Assalamualaikum, nama saya Aisyah Adibah Maulad dan Zainab. Kumpulan kami memilih tajuk Stigma Masyarakat Terhadap Penyakit Mental dalam kategori Hakikat Manusia. Stres merupakan salah satu punca seseorang itu boleh menghidap penyakit mental. Belakangan ini, kita sering mendengar berita tentang pelajar sekolah yang stres akibat pelajaran sehingga memudaratkan kesihatan diri. Malah, ada di antara mereka yang mencuba membunuh diri kerana tidak tahan dengan tekanan belajar. Antara stigma terhadap penyakit mental yang akan dibincangkan adalah tentang sifat penyakit mental yang tidak dapat dilihat. Sifat penyakit mental merangkumi perubahan pada kesejahteraan, psikologi dan emosi. Oleh sebab itu, masyarakat sering bersikap tidak acuh dan menganggap bahawa penyakit mental bukanlah penyakit yang serius. Yang kedua adalah manifestasi yang melanggar norma masyarakat. Masyarakat berpandangan bahawa mereka yang menghidap penyakit mental adalah berbahaya dan tidak boleh bergaul dengan orang lain. Maka pesakit penyakit mental ini sering disisihkan, malah tidak dipedulikan dalam kalangan masyarakat. Daripada isu ini, masyarakat semakin galak menolak untuk menerima bahawa penyakit mental adalah penyakit yang serius dan perlu diambil perhatian oleh semua orang. Malah ada juga yang bersikap prejudis terhadap penyakit mental dan menganggap bahawa mereka yang menghidap penyakit mental ini hanyalah berpura-pura dan menginginkan perhatian. Penyakit mental boleh didefinisikan sebagai keadaan kesihatan jiwa yang tidak baik sehingga mengganggu kelangsungan aktiviti harian. Mereka yang menghidap penyakit mental boleh mengalami gejala seperti overthinking, gelisah, sukar untuk menenangkan diri sehingga menyebabkan segala aktiviti harian mereka tergendala. Antara masalah yang berleluasa tentang stigma masyarakat terhadap penyakit mental adalah penyebaran mesej yang negatif melalui rancangan TV yang memaparkan pesakit skizofrenia sebagai individu yang berbahaya. Perkara ini adalah tidak betul sama sekali kerana tidak semua pesakit skizofrenia akan bertindak ganas dan membahayakan orang lain. Yang kedua, maklumat yang kurang tepat dan salah tentang penyakit mental. Sering kita lihat di media sosial, ramai orang yang berkongsi info tentang penyakit mental tanpa menyemak fakta yang betul tentang penyakit tersebut. Media sosial merupakan rangkaian utama bagi masyarakat pada zaman ini untuk mencari maklumat dan mereka cenderung untuk mempercayai fakta maklumat tersebut walaupun fakta tersebut adalah salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabakis binti Zulkifli dan saya akan menerangkan berkenaan isu permasalahan dalam stigma masyarakat terhadap penyakit mental. Yang pertama ialah penyakit mental ni seringkali digambarkan secara tidak tepat, terutamanya dalam media massa. Sebagai contoh, movie Split. Movie Split ni berkisahkan tentang seorang lelaki yang mempunyai penyakit kecelaruan identiti telah menculik beberapa orang wanita. Daripada cerita ni, penyakit mental ni telah digambarkan secara adalah penyakit yang amat berbahaya. Apabila ia digambarkan dengan tidak tepat, jadi pandangan masyarakat terhadap penyakit mental berubah sehingga menyebabkan mereka menjauhi dan takut terhadap pesakit-pesakit mental. Yang kedua ialah penyakit mental ni tidak diambil serius oleh masyarakat sehingga dijadikan bahan gurauan. Isu ini sangat memberi kesan terhadap pesakit-pesakit mental. Hal ini menyebabkan pesakit mental berasa terancam dan takut untuk melibatkan diri dalam aktiviti seharian mereka. Jadi oleh itu, kita sebagai masyarakat yang prihatin seharusnya menghormati dan tidak memperlekehkan satu sama lain walaupun seseorang itu mempunyai kekurangan dan kelebihan daripada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dini bin Hamzah. Saya akan terangkan tentang kami punya objektif kajian. Berikut adalah dua objektif kajian untuk kajian kami ini. Yang pertama, mengkaji faktor berlakunya stigma penyakit mental dalam kalangan masyarakat. Yang kedua, mengkaji kesan terhadap masyarakat yang mempunyai stigma penyakit mental. Terdapat 5 peringkat latar belakang penyakit mental yang perlu kita ketahui bermula daripada zaman purba sehingga ke abad ini. Pada peringkat kedua, iaitu pada zaman peradaban awal manusia, masyarakat mula mengalami perkembangan dari segi ilmu pengetahuan dalam bidang kedokteran. Walaupun begitu, mereka masih memegang pendapat bahawa mereka yang menghidap penyakit mental adalah berpunca daripada gangguan supernatural. Namun, pada zaman ini, mereka tidak berpegang sepenuhnya kepada upacara sebagai teknik penyembuhan. Pada zaman ini, teknik penyembuhan dikategorikan kepada dua, iaitu teknik penyembuhan tradisional dan teknik penyembuhan dari segi kegiatan.
Teknik perubatan tradisional merujuk kepada perubatan dari segi tukang sihir, upacara dan persembahan. Teknik penyembuhan dari segi kegiatan pula merujuk kepada melakukan aktiviti seperti mandi, diet dan sebagainya. Pada ketika itu, Hippocrates mengeluarkan kenyataan yang mengatakan bahawa penyakit mental adalah berasal daripada sebab yang natural. Maka daripada itu, penyakit mental mula dipertimbangkan sebagai penyakit yang wujud dan memberi kesan kepada masyarakat. Peringkat ketiga adalah abad pertengahan atau dikenali sebagai zaman gelap. Pada abad ini, masyarakat mengalami kemunduran pengetahuan dan kemampuan berfikir sehingga mereka kembali bergantung kepada amalan mereka iaitu dengan menggunakan mantra dan azimat. Pada abad ini juga, kepercayaan terhadap unsur demonologi dan syaitan tersebar luas dan mempengaruhi sebahagian besar masyarakat. Jadi, teknik penyembuhan mereka lebih menekankan pada rohani. Namun, teknik penyembuhan ini tidak memberi kesan yang positif kepada pesakit-pesakit penyakit mental. Pada abad ke-8, masyarakat mula mencapai perkembangan yang positif sekali lagi seiring dengan pertambahan ajaran agama dan kepercayaan. Pada abad ini juga, banyak teori kesihatan dan penyakit mental dikeluarkan. Malah agama Islam juga mengeluarkan teori psikiatri dan perubatan bagi pengidap penyakit mental. Pada abad ini juga, rumah sakit psikiatri mula dibangunkan bagi memberikan rawatan kepada pesakit mental. Masyarakat mula mengubah pandangan mereka dan menitik beratkan penyembuhan bagi pesakit yang mengidap penyakit mental. Peringkat yang terakhir adalah pada abad ke-17 hingga abad ke-20, malah sehingga kini. Pada abad ini, muncul pelbagai penemuan yang positif mengenai kesihatan mental dan penderita gangguannya. Penyakit mental kini diiktiraf sebagai penyakit yang wujud dan bukan sekadar teori. Dapat bahawa penyakit mental berpunca daripada gangguan paranormal masih diguna pakai dan bergantung kepada kepercayaan masing-masing. Antara perkembangan positif pada abad ini adalah masyarakat mula membantah tindakan pemasungan yang diberikan kepada pesakit mental. Okey, seterusnya saya akan sambung dengan faktor-faktor terjadinya stigma masyarakat terhadap penyakit mental. Okey, yang pertama ialah kurangnya pendedahan mengenai penyakit mental daripada ibu bapa mahupun para guru. Okey, yang kedua adalah masyarakat sekarang mengambil ringan terhadap penyakit mental dan juga pesakit mental. Sebagai contoh, mereka menganggap pesakit yang mengidap penyakit mental ni sebagai seorang yang mengada-ngada dan inginkan perhatian sahaja. Okey, faktor yang terakhir adalah peranan media massa amatlah penting dalam mendedahkan pengetahuan berkenaan penyakit mental dengan betul dan benar agar masyarakat tidak salah faham terhadap penyakit-penyakit mental. Kesan stigma masyarakat terhadap penyakit mental. Di bawah adalah perbincangan bagaimana stigma masyarakat terhadap penyakit mental boleh memberikan kesan yang besar terhadap negara, masyarakat dan juga kepada pelajar. Yang pertama, kesan terhadap negara. Terdapat dua kesan yang akan berlaku iaitu jika negara luar dapat mengetahui bahawa masyarakat kita ramai yang menyisihkan pesakit penyakit mental, maka mereka akan lihat negara kita sebagai sebuah negara yang tidak mempunyai empati dan juga simpati. Secara tidak langsung, ia akan memberikan imej yang buruk terhadap negara kita dan hubungan diplomatik antara kita akan tergugat atau putus secara langsung. Selain itu, ekonomi negara kita juga boleh terjejas dengan teruk sekali. Hal ini kerana terdapat ramai pesakit penyakit mental di kalangan rakyat Malaysia yang masih lagi berupaya melakukan kerja dengan sempurna, tetapi kebanyakan majikan tidak mahu memberi peluang kepada mereka. Akhirnya, tenaga pekerja akan berkurangan dan ekonomi akan menjadi tidak stabil. Yang kedua, kesan terhadap masyarakat. Antara kesan terhadap masyarakat ialah satu kelompok masyarakat baharu yang tidak mempunyai rasa empati dan simpati akan tercipta. Perkara ini amatlah bahaya untuk masyarakat kita kerana dengan adanya kelompok masyarakat yang tidak punya empati dan simpati ini, ia boleh membawa kepada satu golongan yang tidak akan mengambil endah terhadap nasib orang lain seperti rakyat yang mengalami kemiskinan kerana mereka menganggap tidak mengambil peduli itu ialah satu normalisasi. Selain itu, jika hal ini makin lama dipinggirkan, maka silaturahim antara kita akan mula regang antara satu sama lain. Sebagai contoh, terdapat sesetengah keluarga di luar sana yang tidak mahu ambil peduli terhadap ahli keluarganya hanya kerana mereka mempunyai masalah penyakit mental. Hal ini tidak sepatutnya berlaku kerana mereka memerlukan sokongan dan juga bantuan dari segi mental ataupun fizikal untuk menempuhi cabaran yang mereka melalui itu. Kesimpulannya,
Masyarakat tidak patut mengambil enteng terhadap masalah ini kerana ianya akan memberikan impak yang besar kepada setiap masyarakat. Selain itu, penyakit mental ini juga boleh kena kepada sesiapa saja. Maka kita haruslah membuang stigma penyakit mental supaya jika musibah itu menimpa kepada kita, masyarakat di sekeliling kita dapat membantu kita. Kesan yang ketiga ialah kesan terhadap pelajar. Stigma masyarakat di negara kita ini kian lama makin berleluasa, terutama sekali di kalangan pelajar-pelajar. Jika masyarakat masih lagi mempunyai stigma kepada penyakit mental, maka ia akan memberi kesan yang besar kepada pelajar. Kesan-kesannya ialah para pelajar yang mempunyai masalah penyakit mental tidak akan bersuara tentang masalah mereka. Mereka hanya akan pendam sahaja akan hal berikut kerana mereka tidak mahu disisihkan atau dipandang buruk oleh kawan-kawan ataupun ahli keluarga mereka sendiri. Selain itu, kesan yang ketara kita boleh lihat ialah pelajar tidak dapat membuat kawan ataupun dibuli oleh rakan sebaya mereka sendiri. Mereka yang mempunyai penyakit mental amatlah sukar untuk membuat kawan atas kerana rakan-rakan sebaya mereka kurang selesa dan tidak mempunyai tahap pemikiran yang sama seperti mereka. Maka, pelajar yang mempunyai masalah mental ini selalunya disisihkan dan sering dibuli. Kesimpulannya, stigma masyarakat ini mempunyai kesan yang amat besar terhadap pelajar yang mempunyai penyakit mental, bahkan juga kepada pelajar biasa. Ibu bapa seharusnya membuang stigma penyakit mental terhadap masyarakat dalam diri mereka supaya mereka boleh mendidik dengan memberikan contoh yang baik kepada anak-anak mereka sendiri. Kaitan falsafah dengan isu stigma penyakit mental. Dalam bahagian ini, kita akan tengok serba sedikit tentang pandangan ataupun pendapat para falsafah barat dan para falsafah Islam. Tapi sebelum tu, satu hal umum yang perlu kita tahu iaitu kefahaman ataupun pendapat dalam persoalan tentang manusia ni saling berbeza antara satu peradaban dengan peradaban yang lain. Sebab konsep tentang manusia adalah salah satu elemen dalam sebuah pandangan alam atau kita sebut juga sebagai worldview. Satu lagi, persoalan tentang manusia ni juga merupakan kajian yang sering dapat perhatian dari dulu lagi, baik bagi yang Muslim ataupun yang bukan Muslim. Kenapa? Sebab kajian pasal manusia ni sangat penting yang mana dia membantu dalam memahami masalah-masalah dalam kehidupan yang ramai orang hadap. Mula daripada hal-hal yang berkaitan dengan ilmu, bawa kepada isu keagamaan dan seterusnya mendorong pada pembangunan manusia itu sendiri. Salah satu contoh perbezaan dia, dalam falsafah barat, mereka hanya menerangkan, memprediksi, mengawal terhadap isu perilaku manusia. Manakala dalam Islam, mereka menjelaskan, memprediksi, mengontrol serta mengarah untuk memperolehi redha Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana redha Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri menjadi misi utama para psikologi dan para falsafah dalam Islam untuk menyelamatkan manusia dan membimbing mereka yang memerlukan supaya mereka tetap ada atas landasan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pandangan falsafah barat, para psikologi barat majoriti menyokong pendapat di mana seseorang itu akan menghidap penyakit mental jika mereka mengalami masalah yang berkaitan ke arah keseronokan, kerisauan dan apabila adanya kecelaruan dalam jiwa. Manakala, dalam pandangan falsafah Islam pula, ahli-ahli falsafah Islam mempunyai satu kefahaman yang hampir sama kerana rujukan utama mereka adalah daripada rujukan yang sama iaitu Al-Quran. Menurut pendapat para sarjana Muslim dalam bidang psikologi, penyakit mental ni terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama adalah mudbik, iaitu masalah mental yang berpanjangan, manakala yang kedua pula adalah arid atau juga dikenali sebagai ghair mudbik, iaitu masalah mental yang hanya sementara dan masih boleh disembuhkan melalui ubat-ubatan atau rawatan pakar. Kesimpulannya, penyakit mental bukanlah sesuatu yang boleh dipandang enteng. Malah,
keadaan sekeliling pesakit yang tidak sihat cenderung memburukkan lagi keadaan pesakit ke arah yang lebih kritikal. Jadi, sangat penting bagi seluruh rakyat berganding bahu dalam membantu isu penyakit mental ini serta menerapkan dalam diri masing-masing untuk tidak memandang serong terhadap orang-orang yang menghidap penyakit mental. Antara beberapa cadangan yang mungkin boleh dilakukan dalam menangani isu stigma penyakit mental ini ialah cadangan yang pertama, dari segi kerajaan, pertambahan subjek kokurikulum mengenai penyakit mental boleh dimulakan. Serta kerajaan juga perlu membuat ujian saringan dari masa ke semasa supaya isu dapat dibantu bermula dari awal sebelum ia menjadi lebih serius. Cadangan yang kedua, dari segi masyarakat mestilah sentiasa prihatin terhadap orang-orang sekeliling mereka, terutama ahli keluarga, supaya sebarang tanda-tanda dapat dikesan lebih awal, serta melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti anjuran daripada kerajaan yang berusaha membantu isu penyakit mental ini juga boleh dilakukan oleh masyarakat. Cadangan yang ketiga, daripada segi individu itu sendiri, kita boleh memperbanyakkan pembacaan tentang penyakit mental supaya ilmu yang kita ada tentang penyakit mental itu lebih meluas. Dan sangat penting untuk setiap individu menerapkan sikap prihatin dan belas ihsan dalam setiap jiwa masing-masing supaya kita tidak memandang hina pada orang yang menghidap kelainan daripada kita seperti penyakit mental ini.